Bismillah, bismillah. Percubaan bismillah, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Percubaan suara 1 2 3. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah sound clear. Terima kasih kepada tuan admin Baitul Salam. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan kuliah kita pada malam ini, iaitu kuliah baca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Omar bin Muslim Al-Husain hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana izin dan limpah kurnia-Nya majlis kita pada malam ini dapat berjalan seperti mana yang kita jadualkan. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita membaca kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Omar bin Muslim Al-Husaini hafizahullah, salah seorang profesor yang antara profesor-profesor yang alim di Universiti Madinah Al-Munawwarah. Dan hari ini kita dah sampai pada muka surat 210 bagi cetakan yang sama seperti saya. Muka surat 210 insya-Allah. 211, minta maaf. Muka surat 211 dan nota 211 itu tuan-tuan boleh tengok pada apa yang akan dikirimkan oleh saudara admin dalam page Baitul Salam, dan boleh juga rujuk pada nota yang saya postkan dalam Facebook personal saya. Okey. Tajuk yang dibincangkan oleh Syekh dalam kitab ini yang kita akan bincangkan ialah berkaitan dengan topik umum, iaitu ciri-ciri special, ciri-ciri khusus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh sebarang nas yang lain, tidak dimiliki oleh mana-mana nas. Jadi seperti mana yang telah kita bincangkan pada pertemuan yang lepas, Syekh di sini menyebutkan 5 ciri utama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Syekh sebutkan 5 ciri utama merupakan ciri-ciri khusus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh akan terangkan dalil-dalilnya. Ciri pertama adalah sunnah adalah wahyu. Tidak sama seperti kata-kata yang lain. Hafallah kata-kata hikmah mana sekalipun, kita hafallah kata-kata ulama mana sekalipun, namun kata-kata tersebut bukanlah merupakan wahyu. Itu adalah pandangan manusia yang mana perlu dibentangkan di depan Al-Quran dan Sunnah, yang mana tepat dengan Al-Quran dan Sunnah. Pandangan itu wajib diterima. Manakala apabila pandangan itu bertentangan dengan sunnah, maka kita boleh menolaknya kerana perkataan mereka, perkataan tiap manusia selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan wahyu. Manakala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, sunnah itu adalah tafsiran kepada Al-Quranul Karim. Jadi apabila ada ayat Quran dan ayat itu telah disyarahkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia kehendak Al-Quranul Karim.
Kalau Nabi dah syarahkan satu ayat, maka tidak ada ruang untuk kita berikan pandangan yang lain, kerana sunnah Nabi juga adalah wahyu yang menerangkan erti wahyu yang lain, iaitu erti yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Dan dua ciri ini saya akan bincangkan pada malam ini. Sebahagiannya telah pun kita bincangkan pada pertemuan yang lepas. Ciri yang ketiga yang kita akan bincangkan nanti, sunnah. Ciri yang ketiga, sunnah Nabi SAW meliputi atau merangkumi semua bab dalam agama. Semua bab agama, sunnah Nabi SAW adalah dalilnya. Tidak ada satu bab yang terkecuali. Tak sama seperti dalil yang lain. Contohnya, kita kata qiyas ataupun ijtihad. Qiyas hanya berlaku pada bahagian hukum agama yang tidak disebutkan oleh nas. Qiyas hanya berlaku apabila ketiadaan nas. Manakala sunnah Nabi SAW berlaku dan menjadi asas dalam semua bab agama. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang muhkamah, suatu makna yang jelas, hukumnya jelas dan tidak bertentangan dengan sunnah sahih yang lain, dan tidak akan bertentangan dengan akal yang waras. Dan ciri yang kelima, sunnah Nabi SAW itu mengandungi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim iaitu mengandungi kalimah-kalimah yang ringkas namun isi kandungannya padat dan penting. Ini 5 ciri yang akan dibincangkan oleh Syekh Hafizahullah, dan kita dah baca ciri pertama, sebahagian dari ciri pertama dan dalil-dalilnya. Kita tahu bahawa sunnah itu wahyu. Semua kita tahu. Semua orang Islam tahu sunnah adalah wahyu. Cuma kadang-kadang kenapa kita bacakan bab ini, berkemungkinan ada golongan anti sunnah dia datang jumpa kita mana dalil daripada Al-Quran dan sunnah yang mengatakan sunnah itu wahyu. Nabi Muhammad kan manusia seperti kita. Nabi hanya menerangkan isi kandungan Alkitab. Nabi juga manusia. Mungkin Nabi tersalah, mungkin Nabi tersilap, mungkin sunnah Nabi SAW pada zaman Nabi tak sama dengan zaman sekarang. Zaman Nabi dulu keadaannya berbeza, zaman sekarang berbeza. Mungkin apa yang diputuskan dalam sunnah Nabi itu tidak sesuai lagi diamalkan. Jawapan kita, sunnah Nabi SAW adalah wahyu. Wahyu itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang menciptakan seluruh makhluknya. Allah lah ciptakan manusia, Allah lah menciptakan segala masa, ruang lingkup dan segala keadaan, segala makhluk yang ada pada zaman dulu, zaman akan datang, dan Allah lah yang turunkan hukum hakam tersebut. Maka Allah Maha mengetahui. Bila sabit bahawa sunnah Nabi SAW adalah wahyu, maka wahyu Nabi SAW patut dan wajib diamalkan pada tiap-tiap zaman, tiap-tiap ketika. Okey, jadi persoalan pertama yang dibincangkan dalam perbincangan ini adalah, adakah sunnah itu wahyu? Kita tahu bahawa sunnah itu wahyu, jelas ya. Sunnah itu adalah wahyu. Apa dalil-dalilnya? Apa buktinya? Ini yang kita bacakan. Okey. Dalil banyak. Kita dah baca ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kita juga telah baca ayat Al-Quran, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan kita juga telah baca ayat, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Dan kita dah baca pandangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam menafsirkan kedua ayat yang ayat tadi. Pada pertemuan yang lepas juga kita telah baca hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, yang menceritakan tentang keadaan suatu masa nanti Nabi sebut akan ada seorang lelaki yang bersandar di atas kursinya dan mengajak manusia untuk hanya berhujah dengan Alkitab tanpa menerima penghujahan daripada sunnah Nabi SAW. Dan dah kita fahamkan maknanya. Kemudian kita juga telah baca dalil yang keempat, iaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang
satu keadaan, salah satu daripada bentuk sunnah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis, inna jibrila alqa fi ru'i, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah mencampakkan mesej dalam hatiku, iaitu Jibril menyampaikan wahyu dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi baru Nabi terangkan, sesungguhnya Jibril telah sampaikan satu mesej dalam diriku, dan sesungguhnya baru Nabi terangkan, sesungguhnya tiap-tiap manusia itu telah disempurnakan rezekinya, dan hadis ini juga telah kita syarahkan. Okey, tiga ayat Al-Quran, dua hadis Nabi SAW yang menjadi dalil bahawa sunnah Nabi adalah wahyu telah kita bincangkan dengan agak insya-Allah saya rasa cukup yang dalam pertemuan yang lalu. Hari ini dalil kelima yang disebutkan oleh Syekh, dalil yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi SAW adalah wahyu. An Abdullah bin Amr qala, daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata, kadang-kadang kita sebut Abdullah bin Amru, Abdullah bin Amru, sebenarnya Abdullah bin boleh baca Amru, boleh, atau bin Amr dia tepat. An Abdullah bin Amr qala, daripada Abdullah bin Amr beliau berkata, Amr lebih tepat. Kenapa lebih Amr bertepat? Waw itu tidak berbunyi, kerana waw itu membezakan antara baris ain. Kalau kita jumpa perkataan ain, mim, ra, kita baca Umar. Kalau ada waw kat belakang, waw itu menerangkan tentang baris ain. Kalau ada waw, baris ain berbaris atas. Tak ada waw, ain berbaris dhammah. Contohnya kalau kita jumpa kalimah Umar, Umar bin Khattab, Umar ibn Khattab, ain, mim, ra, Umar. Dan juga Sayyidina Amr bin Al-As. Kenapa Amru? Sebab waw itu, waw yang kat hujung Amru itu menentukan, atau salah satu kaedah orang Arab pada zaman dahulu, mereka meletakkan waw di hujung kalimah ain mim ra untuk menerangkan tentang cara baca terhadap kalimah ain. Jadi Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr. Oleh kerana di sini keadaannya majrur, kita baca an Abdullah bin Amrin qala. Kata Abdullah bin Amr, beliau berkata, qal kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa uridu hifdhah fanahatni Quraisy. Aku menulis semua sekali yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin menghafalnya. Artinya Abdullah bin Amr antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam kategori sahabat-sahabat yang boleh membaca. Ramai di kalangan sahabat Nabi yang termasuk golongan ummiyin, yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Namun Abdullah bin Amr mewarisi ilmu daripada keturunan beliau. Keturunan Abdullah bin Amr ni keturunan orang Arab terpelajar yang mempelajari tulisan daripada datuk nenek moyang mereka, dan mereka adalah golongan yang intelek, keturunan intelek pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr dan juga ayahnya Amr bin Al-As antara sahabat Nabi yang boleh menulis. Malah Amr bin Al-As ayahnya adalah penulis wahyu. Okey, Abdullah bin Amr beliau masih lagi antara kanak-kanak ataupun remaja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku dahulu menulis segala perkara yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku ingin menghafalnya. Jadi penulisan wahyu telah pun dilakukan sejak pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahatni Quraisy. Tetapi pembesar Quraisy sini adalah kaum Muhajirin di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum Muhajirin. Maka fanahatni Quraisy, maka sebahagian daripada orang Quraisy, itu orang-orang yang terkemuka di kalangan kaum Muhajirin, melarang aku. Jadi pada ketika itu, waqalu, dan mereka berkata, taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab. Ini orang tua lah, orang tua larang Abdullah bin Amr, orang tua di kalangan kaum Muhajirin, kata
kamu tulis semua, kamu menulis segala sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah juga adalah manusia. Kadang-kadang Nabi bercakap dalam keadaan Nabi redha, Nabi suka, dan kadang-kadang Nabi bercakap dalam keadaan Nabi marah. Nabi pernah marah, Nabi pernah redha. Yang maksudnya kalimah-kalimah yang keluar dari Nabi adalah kalimah manusia. Kenapa perlu tulis berpatah perkataan, tulis macam Nabi sebut dan hafal perkataan manusia? Macam kita lah, kita nampak ada orang bila dengar ceramah, kita kata tak payahlah hafal semua perkataan ustaz nak hafal ceramah dia. Hafalkan dalil-dalil. Cukup tuliskan fakta. Jangan tulis perkataan tu satu persatu. Dan ini yang ditegur kepada Abdullah bin Amr. Mereka mengatakan, kamu tulis semua benda, tiap-tiap patah perkata Nabi, tiap-tiap lafaznya kamu tulis satu persatu, sedangkan Nabi SAW bercakap dengan keadaan redha dan juga keadaan marah. Kadang-kadang malah Nabi, kerana mereka melihat pada aspek kemanusiaan Rasulullah SAW. Maka kata Abdullah bin Amr, setelah beliau dilarang oleh orang tua pada zaman itu di kalangan sahabat Nabi SAW, fa'amsaktu, ini sebagai bentuk penghormatan seorang remaja, seorang kanak-kanak terhadap orang dewasa. Fa'amsaktu, maka aku pun berhenti. Aku pun tidak menulis selepas ditegur. Namun tidak bererti kalau beliau diam, tidak, ataupun beliau berhenti menulis, tidak bererti beliau berpada dengan perkara tersebut. Malah beliau telah merujuk kepada Nabi SAW. Fazakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun menyebutkan tentang apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi berkata, uktub. Ini arahan Nabi kepada Abdullah bin Amr. Nabi kata, tulislah. Nabi suruh tulis mula. Uktub, tulis. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Siapa? Itu demi Allah. Kerana jiwa Nabi bersumpah dengan demi yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Ma kharaja minhu illa haqqun. Nabi kata tidak ada yang keluar daripadanya kecuali hak. Wa asyara biyadihi ila famihi, dan Nabi tunjukkan ke mulutnya. Nabi kata tidak ada yang keluar daripada ini kecuali hak. Semua yang keluar daripada ini semuanya adalah hak, semua adalah benar. Maka Nabi tulislah. Jadi di sini dalil kelima ini antara dalil yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi SAW adalah wahyu. Kerana Nabi kata, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar daripada ini, yang tidak ada yang keluar pada mulutku ini kecuali hak, kecuali suatu kebenaran, dan tidak ada suatu perkataan manusia yang benar 100% kecuali wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Amr supaya tulis semula dan jangan ikut perintah jangan terikut dengan larangan kaum Quraisy di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan ini pengajarannya banyaklah bab hadis ini, cuma yang saya nak fokuskan pada sunnah Nabi adalah wahyu. Ini yang Syekh terangkan. Okay, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Okey, seterusnya dalil yang keenam, juga hadis Nabi SAW. Dalil yang keenam yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi SAW adalah wahyu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, innan nasa yaqulun akthara Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya di kalangan manusia ada yang berkata, akthara Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan banyak sangat, sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Abu Hurairah ni kenapa orang pertikaikan, ada di kalangan orang tertentu, bukan di kalangan sahabat tapi di kalangan anak-anak murid yang datang kemudian, di kalangan kaum tabi'in
yang belum lagi mengetahui tentang masalah ini. Ada sebahagian daripada manusia pada zaman Nabi, setelah Nabi wafat, Abu Hurairah duduk mengajarkan hadis Nabi, dan banyak hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Malah jumlahnya Abu Hurairah adalah orang yang paling ramai sekali, yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah sahaja 5,374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu yang dicatatkan dalam sunnah Nabi SAW. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka ada di kalangan yang anak-anak murid yang datang kemudian, mereka berkata sesungguhnya Abu Hurairah sampaikan hadis banyak sangat. Ada banyak dah hadis Abu Hurairah riwayatkan. Kenapa mereka tanya? Sebab Abu Hurairah baru masuk Islam, baru sampai ke Madinah Munawwarah pada tahun ke-7 Hijrah, iaitu ketika Nabi SAW di Khaybar, ketika lepas peristiwa peperangan Khaybar. Abu Hurairah sempat hidup bersama Nabi hanya 3 tahun lebih kurang, 3 tahun lebih hidup dengan Nabi SAW. Dalam masa 3 tahun, Abu Hurairah menghafal hadis Nabi SAW, dan beliaulah sahabat yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi SAW, dan sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Maka oleh kerana waktu beliau hanya bersahabat dengan Nabi selama 3 tahun lebih, dan beliau menyampaikan hadis dengan jumlah yang begitu banyak, ada sebahagian daripada orang yang tidak faham mempertikaikan perkara tersebut. Dan perkara ini telah pun dipertikaikan pada zaman Abu Hurairah masih hidup. Dan Abu Hurairah kata, Abu Hurairah menjawab, dia kata, innan nasa yaqulun, sesungguhnya di kalangan manusia ada yang berkata, aktsara Abu Hurairah, Abu Hurairah dah sampaikan banyak sangat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu kata manusia. Kemudian beliau kata, Abu Hurairah jawab, dia kata, walaula ayatani min kitabillahi azza wajal ma haddathu hadithan, kalaulah tak kerana 2 ayat yang aku baca dalam ayat Quranul Karim, dalam kitabullah, aku takkan sampaikan satu hadis sekalipun. Artinya Abu Hurairah kata, tak ada kepentingan untuk aku sampaikan hadis. Aku tak nak apa-apa pun. Memang malah kita tahu bahawa beliau mengajarkan hadis Nabi SAW secara percuma, tidak ada sebarang bayaran. Beliau berusaha bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu Rasulullah SAW, bukan kerana nama, kerana beliau memang dikenali, beliau memang orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun beliau kata kerana 2 ayat. Kalau tak kerana 2 ayat ini, aku takkan ambil pot untuk sampaikan hadis Nabi SAW, sebab mungkin ada orang lain yang lebih layak. Apakah 2 ayat ni? Thumma tala, kemudian beliau baca ayat tu. Ayat pertama beliau bacakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, hingga akhir ayat. Maknanya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, iaitu sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk Alkitab. Jadi dalam ayat ini kata Abu Hurairah, ayat aku takut dosa menyembunyikan ilmu, kerana Allah sebut sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan ilmu yang Allah turunkan dalam kitab. Kat mana kaitannya? Ayat ini cerita tentang wahyu, tentang kitab. Abu Hurairah ambil ayat ini, beliau faham bahawa ayat ini, bahawa wahyu dan juga hadis Nabi SAW juga termasuk dalam ayat ini, itu menyembunyikan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu atau hadis Nabi SAW juga sebahagian daripada wahyu yang diturunkan. Ayat yang kedua beliau baca, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, dan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan yang kami turunkan. Jadi Allah sebutkan dalam 2 ayat ini, Allah turunkan Alkitab, Allah turunkan keterangan-keterangan. 2 ayat ini dibaca oleh Abu Hurairah ketika menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh sebahagian daripada orang yang tidak faham tentang kenapa beliau menyampaikan hadis. Kata Abu Hurairah, kalau tak kerana 2 ayat ini, aku tak sampaikan hadis. Dan beliau bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan wahyu.
Jadi di sini menunjukkan bahawa dalil yang menunjukkan bahawa Abu Hurairah beliau memahami bahawa ayat Al-Quran itu yang disebutkan ayat ini yang maksud beliau maksud yang beliau ingin sampaikan hadis Nabi SAW juga sebahagian daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berikan alasan, beliau terangkan sebab. Setelah beliau kata sesungguhnya kalau tak kerana dua ayat ini aku tak sampaikan. Kemudian beliau kata summa qal, kemudian beliau jawab, beliau kata inna ikhwanana minal muhajirin kana yushghiluhum as-safaqa bil aswaq. Orang akan tanya, kenapa kaum muhajirin ramai tak banyak riwayat hadis macam Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, sesungguhnya saudara-saudara kami di kalangan kaum muhajirin, iaitu sahabat-sahabat Nabi di kalangan muhajirin, daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan ulama-ulama yang besar, sahabat-sahabat yang besar yang lain, keadaan mereka macam mana? Kana yushghiluhum as-safaqa bil aswaq. Mereka ada urusan yang menyibukkan mereka di pasar. Sebab mereka ada tanggungan, mereka ada keluarga, mereka juga tidak berdikari, tidak bergantung pada kaum Ansar. Jadi kaum Muhajirin, kebanyakan kaum Muhajirin waktu mereka ada waktu yang di pasar. Itu yang berlaku pada Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang kita dah baca sebelum ini. Jadi beliau terpaksa berganti dengan seorang saudara beliau, seorang sahabat beliau di kalangan kaum Ansar, berganti-ganti dengan jiran beliau untuk ke majlis Nabi SAW. Ada hari beliau pergi, ada hari sahabat beliau pergi. Walaupun kedua-dua pihak ini bila balik semula ada masa untuk mereka kongsikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kaum Muhajirin sibuk dengan perniagaan di pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar, manakala saudara kami di kalangan kaum Ansar, kata Abu Hurairah, kana yushghiluhumul amalu fi amwalihim. Mereka sibuk untuk menguruskan harta-harta mereka, iaitu di kebun, dan kerana mereka orang tempatan, memiliki tanah, mereka ada aset. Jadi mereka sibuk uruskan perniagaan aset mereka, mereka sibuk berkebun, mereka sibuk uruskan aset-aset yang lain. Jadi ada masa mereka datang majlis Nabi, ada masa mereka uruskan urusan mereka, dan mereka hanya dengan perantaraan, iaitu tuntut ilmu, belajar daripada kawan-kawan yang hadir. Kemudian beliau berkata, wa inna Aba Hurairah, dan sesungguhnya Abu Hurairah pula, maksudnya beliau sendiri. Dan sesungguhnya Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, kaum Muhajirin sibuk di pasar, kaum Ansar sibuk uruskan harta mereka, sibuk di kebun mereka. Manakala Abu Hurairah, arti beliau sendiri, kana yulzimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syab'i batnih. Abu Hurairah pula sentiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beliau berpada dengan cukup kenyang, cukup untuk alas perut. Abu Hurairah datang walaupun 3 tahun bersama Nabi, tapi tidak meninggalkan, tak ada waktu pun Abu Hurairah berpisah pada Nabi. Hanya ketika Nabi masuk rumah. Waktu Nabi masuk rumah, Abu Hurairah tunggu kat luar. Jumpa Nabi lagi, beliau belajar dan hafal hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang Nabi buat, segala yang Nabi cakap, segala yang Nabi putuskan dalam mana-mana keputusan, dalam mana-mana kes yang berlaku pada zaman tersebut, Abu Hurairah duduk, hafal dan tekuni, dan beliau mengambil berat. Kata Abu Hurairah, manakala Abu Hurairah sentiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpada dengan sesuatu yang mengenyangkan perutnya, iaitu cukup dapat kenyang perut, cukup makan, ataupun sekadar alas perut, cukuplah. Yang penting beliau kata wa yahdur ma la yahdurun, dan Abu Hurairah hadir, iaitu duduk bersama Nabi dalam majlis-majlis yang tak dihadiri oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Okey, ini adab Abu Hurairah. Beliau tidak bangga diri bahawa beliau orang yang paling pandai, orang yang paling banyak hafal, tapi beliau kata keadaan beliau bukan seorang peniaga yang sibuk di pasar, beliau juga bukan seorang yang memiliki harta dan tidak memiliki kebun. Beliau hanyalah seorang yang daripada kampungnya, daripada Yaman, datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hanya berpada dengan keadaan cukup makan.
Kerana beliau melazimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh? Saya dah terangkan tadi, tapi Syekh baca apa kata Syekh. Wa dzalika anna Abu Hurairah ja'ala ma yuhaddithu bihi min ahadits manzilatil kitab fastadalla ala tahrimi kitmanihi biqaulihi ta'ala innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Dua perkataan Abu Hurairah menunjukkan bahawa Abu Hurairah beliau meletakkan hadis Nabi SAW itu satu level dengan Alkitab, iaitu sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuatu yang diharamkan ke atas manusia untuk menyembunyikannya. Selain daripada ilmu Allah dan Rasulnya, tak ada masalah kita sembunyikan, tak ada masalah. Kita tahu rahsia kelemahan seseorang, rahsiakan, itulah yang sepatutnya. Kita tahu suatu perkara berkaitan urusan dunia, ada kita masak contohnya, bila kita tahu resipi masak, kedai kita adalah kedai yang paling sedap, jadi kita tak nak beritahu resipi ni. Maksudnya kalau bagi tu pahala lebih lah, kerana memberi manfaat kepada manusia. Namun kalau ada orang yang nak simpan resipinya hanya untuk khusus kepada keluarganya, agar perniagaannya itu dapat kekal, iaitu adanya keistimewaan tertentu pada resipi mereka, menyembunyikan resipi, sembunyikan formula, sembunyikan mana ada rahsia-rahsia perniagaan, rahsia-rahsia peribadi, segala perkara lain selain daripada yang berkaitan dengan qala Allah, qala Rasulullah, kita ada kebebasan sama ada nak sampaikan atau nak rahsiakan. Tengok kepada kemaslahatan. Kalau perkara baik dikongsikan, pahalanya lebih, dapat pahala lebih, namun tidak haram. Berbeza daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, itu kalamullah, dan juga berbeza daripada qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini adalah 6 dalil yang telah disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, iaitu menunjukkan bahawa ada dalil-dalil yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Okey, setelah kita tengok dalil daripada Al-Quran dan sunnah dan pemahaman Abu Hurairah, sekarang kita pergi kepada kaul salaf. Ini cara penulisan ulama hadis. Mereka tidak mahu tiap-tiap message, tiap-tiap fakta yang disampaikan mesti berdalil. Kalau kita cerita tentang bab ni, sunnah Nabi adalah wahyu. Kita kata, kenapa kamu kata sunnah Nabi wahyu? Kita jawab apa? Wahyu. Aku kata wahyu lah. Nabi kan Rasul, wahyu lah. Kita jawab mudah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu cara beristidlal. Namun ulama hadis, mereka tidak berpada dengan sekadar sampaikan satu fakta tanpa dalil. Mereka carikan dalil, carikan bukti yang menunjukkan bahawa agama Islam ini adalah agama dalil. Walaupun sebahagian daripada ulama ketika mereka menyampaikan, mereka tak bacakan dalil, itu bukan kerana tidak ada dalil, tapi kerana faktor masa. Kadang-kadang faktor masa, kadang-kadang faktor kesesuaian. Kita baca dalil yang panjang dengan wajah istidlal kepada orang yang memang tak faham tentang pengertian dalil, tak faham dalam bahasa, tak faham dengan bahasa Arab. Mereka cuma nak dia punya fakta, isi penting saja. Jadi ada keadaan tertentu kita tak bacakan dalil dalam penyampaian, bukan kerana masalah tersebut tidak ada dalil, kerana masalah-masalah agama ni semua ada dalil. Jadi dalil daripada mana? Dalil daripada Al-Quran, dalil daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman tersebut daripada Al-Quran dan sunnah kita perlu suaikan dengan pemahaman salafus salih, iaitu pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bawakan dalil Al-Quran, kemudian kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu merujuk kepada pandangan salafus salih, pandangan sahabat, pandangan tabi'in, tabi'in, agar pemahaman kita terhadap dalil tidak terpesong. Ini yang dituntut. Bawa ayat Quran, bawa hadis Nabi, dan buktikan bahawa pemahaman kita, apa yang kita faham, tidak bertentangan, malah mengikuti dan bersesuaian dengan apa yang telah dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan golongan tabi'in, tabi'in. Jadi selepas Syekh bawakan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh berpindah kepada pandangan ulama salaf terhadap perkara ini, iaitu dalil-dalil atau kita kata pandangan-pandangan salaf, pemahaman ulama salaf
terhadap fakta yang ingin ditegaskan di sini, iaitu sunnah Nabi adalah wahyu. Sunnah Nabi adalah wahyu. Okey, antaranya ialah riwayat. Beliau bawakan dua riwayat. Riwayat pertama yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Sa'ad bin Mu'az telah berkata. Sa'ad bin Mu'az adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Abdul Ashhal di kalangan kaum Ansar, iaitu pemimpin kaum Ansar yang masuk Islam selepas daripada Bai'ah Aqabah yang pertama. Mana beliau masuk Islam di Madinah Munawwarah setelah Mus'ab bin Umair diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sampaikan agama kepada Al-Madinah. Orang pertama paling awal sekali masuk Islam, antara orang paling awal, bila dengar saja perkataan Mus'ab menyampaikan hadis Nabi, Sa'ad bin Mu'az secara langsung dapat mengetahui bahawa lafaz-lafaz yang diucapkan oleh Mus'ab bin Umair menyampaikan mesej Nabi SAW yang di Makkah, kalimah tersebut, kalimah iaitu hadis-hadis Nabi SAW itu adalah suatu perkara yang hak. Jadi beliau adalah orang yang paling awal sekali yang masuk Islam. Beliau adalah pemimpin Ansar, beliau paling awal masuk Islam sebab beliau cukup dengar perkataan Mus'ab bin Umair, dia menyampaikan hadis Nabi, beliau tahu itu adalah lafaz dan perkataan wahyu. Ia adalah perkataan Allah yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkataan manusia biasa. Sebab tu kata Sa'id bin Mu'az, beliau kata, "Thalathun ana fihinna rajul." Ada tiga perkara aku ialah orang yang aku lebih daripada sahabat-sahabatku yang lain. Beliau sebut ada tiga perkara yang aku lebih daripada sahabat yang lain. Aku batal. Rajul sini artinya orang yang lebih, bukan lelaki. Rajul di sini artinya ialah kalau kita bagi aku jadi pendekarnya atau orang yang hebat dalam perkara ini. Beliau terangkan tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau kata, yakni kama yang bagi, itu lebih dengan kadar yang tertentu. Wa ma siwa dzalika fa ana rajulun minan nas. Manakala dalam urusan yang lain aku sama seperti orang lain. Okey, antara apakah tiga perkara tersebut? Pertama, beliau kata, ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan illa alimtu annahu haqqun min Allah. Tidak aku dengar satu patah kata pun, tidak ada kedengar sepatah pun kalimah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku tahu dengan seyakin-yakinnya kalimah tersebut itu adalah kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata siapa? Kata Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az dengar sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan hadis, atau dengar sahaja hadis yang disampaikan kepadanya, iaitu perkataan lafaz-lafaz hadis, beliau ada satu kefahaman yang tajam, beliau dapat dengan automatik, beliau yakin 100% apa yang disampaikan ini, kalimah-kalimah ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan daripada perkataan manusia. Okey, ini kata Sa'ad bin Mu'az. Jadi apa yang kita nak katakan bahawa yang memahami bahawa sunnah Nabi, perkataan Nabi adalah wahyu, bukan kita sahaja, bukanlah dibuat-buat, bukanlah kita faham dalil Quran dengan sendiri. Tak, pemahaman ini juga telah dipahami oleh sahabat ulung Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Kata Aisyah, di kalangan Bani Abdul Ashhal tidak ada yang lebih mulia daripada tiga lelaki ini, antaranya Sa'ad bin Mu'az. Selepas Rasulullah tak ada siapa lebih mulia di kalangan kaum Ansar, iaitu Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, dan saya tak ingat seorang lagi adalah, tak silap saya, bernama Abbad, salah seorang sahabat, Abbad bin Bishr. Ada tiga orang, kata Aisyah, adalah orang yang paling mulia di kalangan kaum Ansar. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, beliau meninggal pada tahun ke-5 Hijrah. Beliau masuk Islam dengan ketika melalui Mus'ab bin Umair, dan beliau menyertai Bai'ah Aqabah yang kedua. Beliau yang memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Madinah bersedia untuk menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai ke Madinah, semua peperangan yang berlaku di Madinah, beliaulah orang yang ke depan dalam mempertahankan dan mempertahankan Islam dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tahun pertama, daripada perang Badar, kemudian perang Uhud, kemudian peperangan-peperangan kecil, sampailah perang Ahzab.
ketika perang Ahzab, beliau telah dibaling dengan tombak kena pada lengan beliau, menyebabkan darah keluar begitu banyak. Beliau tidak meninggal ketika itu, namun oleh kerana darah keluar begitu banyak dari hari ke hari, dan beliau Nabi SAW rawat beliau sendiri di Masjid Nabawi, iaitu di kawasan Raudah. Di kawasan Raudah, Nabi letakkan kemah dalam Raudah selama sebulan. Nabi rawat beliau. Selepas sebulan, beliau pun syahid fi sabilillah. Dan ketika beliau meninggal itu, Nabi menceritakan bahawa sesungguhnya arasy Allah Subhanahu wa taala bergegar dengan kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Jadi Sa'ad bin Mu'az adalah manusia yang paling mulia di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau hanya sempat hidup dalam agama Islam selama 6 tahun. Iaitu 5 tahun ketika selepas Nabi hijrah, dan setahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Munawwarah. 6 tahun hidup dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya mengatasi seluruh manusia, mengatasi manusia-manusia yang lain, kebanyakan manusia. 6 tahun dalam Islam, jasa beliau dan apa yang beliau lakukan telah menggegarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam hadis yang lain Nabi sebut sesungguhnya 70,000 malaikat turun untuk menyaksikan jenazah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Okey. Jadi apa tajuk kita? Tajuk kita berkaitan dengan sunnah adalah wahyu, dan inilah yang difahami oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Athar yang kedua ialah yang disebutkan oleh Al-Hasan bin Atiyah, salah seorang daripada tabi'in. Beliau berkata, kana Jibrilu yunazzilu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnati kama yunazzilu alaihi bil Quran. Boleh baca yunazzilu ataupun yanzilu. Kana Jibrilu yanzilu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnah kama yanzilu alaihi bil Quran. Sesungguhnya Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW dengan membawa sunnah sebagaimana beliau turun membawa Al-Quran. Atau boleh diartikan, kalau kita baca dengan yunazzilu, sesungguhnya Jibril alaihissalam menurunkan sunnah Nabi SAW kepada beliau sebagaimana beliau menurunkan Al-Quranul Karim. Ini adalah athar yang diriwayatkan daripada Hasan bin Atiyah rahimahullah, ini salah seorang daripada tabi'in. Athar ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Marwazi rahimahumullah, dan juga diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Al-Ibanah oleh Ibn Battah, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarah Usul I'tiqad, diriwayatkan juga dalam kitab-kitab yang lain yang menerangkan tentang kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Atiyah adalah seorang tabi'in thiqah, dan sanad athar ini sanad yang sahih sampai kepada beliau, sampai kepada Hasan bin Atiyah. Okey, jadi Quran sudah, dalil Quran yang menunjukkan bahawa sunnah Nabi wahyu kita dah bacakan, dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dah bacakan, dalil yang daripada perkataan Abu Hurairah kita dah bacakan, perkataan yang athar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas daripada Sa'ad bin Mu'az kita dah baca, yang menunjukkan bahawa wahyu adalah sunnah adalah wahyu. Dan kalam dari pemahaman ini juga telah disebutkan oleh Hasan bin Atiyah, iaitu golongan tabi'in, iaitu golongan salaf. Ini adalah cara turutan yang betul untuk kita membuktikan suatu mesej yang kita sampaikan itu adalah benar. Sebab tu kata Syekh bagi komen dalam bab kita kata sunnah adalah wahyu. Kalau sunnah tu wahyu, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perbuatan Nabi dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Artinya Nabi tak ada kehendak diri sendiri. Ada orang persoalkan, sebahagian pada orang dia persoalkan, adakah dalam bab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sunnah Nabi apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu, dia bertentangan dengan kaedah umum bahawa Nabi seorang manusia. Manusia mempunyai pandangan yang tersendiri, ada ijtihad yang tersendiri. Kalau nak kata sunnah inilah wahyu, dia macam mana nak bezakan antara pandangan Nabi dengan wahyu? Kita tahu bahawa Nabi SAW maksum artinya terpelihara daripada melakukan kesilapan dalam penyampaian agama.
adakah dalam menyampaikan agama Nabi SAW tidak memberikan pandangan langsung? Pandangan Nabi semuanya wahyu, atau ada Nabi ada ijtihad? Nabi adakah ada ruang untuk Nabi berijtihad? Okey. Kata Syekh, wa itsbatu anna sunnata wahyun la yu'aridu ijtihadihi sallallahu alaihi wasallam fajtihaduhu imma ay yuqirra alaihi aw yusawwab fa in aqarra alaihi fa huwa yahlun ma'ala wa in suwiba fama akhta'ahu sallallahu alaihi wasallam fihi laisa biwahyin wa taswibuhu wahyun. Walaupun kata Syekh, dengan kita mengisbatkan bahawa sunnah Nabi SAW adalah wahyu, iaitu perkataan Nabi itu adalah wahyu, tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah bahawa Nabi juga berijtihad, iaitu bukanlah apa Nabi buat itu adalah semuanya dikontrol oleh Allah. Apa yang Nabi buat sebagai manusia, Nabi tak salah sampaikan ajaran Allah SWT. Nabi juga seorang manusia yang ada kehendak. Nabi SAW yang ada pandangan. Nabi adalah seorang manusia yang mempunyai keperluan sebagai manusia, dan manusia itu tidak mungkin ada yang terlepas daripada melakukan kesilapan. Tak mungkin seorang itu terlepas daripada tersalah sebut ataupun tersalah sampaikan satu perkara, kerana sifat manusia. Nabi juga ada manusia. Jadi adakah kita nak menghilangkan sifat kemanusiaan Nabi SAW dengan mengatakan bahawa semua sunnah Nabi adalah wahyu dan Nabi tidak ada sifat kemanusiaan dalam penyampaian? Kata Syekh, mengisbatkan bahawa sunnah Nabi adalah wahyu ini tidak bertentangan dengan etikad kita bahawa Nabi sebagai seorang manusia yang mempunyai pandangan ijtihad. Kenapa? Beliau kata, sesungguhnya ijtihad Nabi SAW, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi ijtihadkan, sama ada ianya suatu perkara yang diikrarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi ijtihad kemudian Allah biarkan, Allah ikrarkan, au yusawwab, ataupun kadang-kadang Allah betulkan ijtihad Nabi. Kadang-kadang Nabi berijtihad kemudian Allah betulkan. Ada keadaan apa yang Nabi ijtihadkan Allah ikrar, Allah biarkan, Allah terima, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah keadaan Nabi ditegur, Allah turunkan ayat Al-Quran menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun wahyu datang beritahu bahawa apa yang beliau telah sampaikan itu salah. Kata Syekh, kalau suatu perkara yang diikrarkan itu sama dengan artinya dengan wahyu. Walaupun Nabi berijtihad, ijtihad Nabi yang tak salah ini merupakan salah satu berikrar wahyu. Sebab wahyu masih turun dan Allah SWT menjadikan Nabi sebagai wakil Allah SWT, sebagai Rasulullah, utusan Allah dalam menyampaikan risalah. Jadi kalau Nabi sampaikan risalah dan Allah SWT tidak turunkan wahyu untuk membenarkan, tidak membetulkan Nabi SAW, artinya ia suatu perkara yang hak, perkara yang benar. Namun apabila Nabi SAW dibetulkan, ada setengah keadaan Nabi tersilap, Allah betulkan. Kata Syekh, apa yang Nabi tersalah itu bukan wahyu. Bukan wahyu. Apa yang dibetulkan oleh Allah SWT itu adalah wahyu. Jadi Nabi sebagai manusia, sebagai manusia ada sifat kemanusiaannya. Kadang-kadang Nabi tersilap. Sama ada dalam berkata ataupun dalam tindakan. Namun kesalahan Nabi SAW dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam ijtihadnya takkan diikrarkan oleh wahyu. Wahyu pasti, kalau Nabi tersilap, Nabi sebagai manusia Nabi tersilap, tapi wahyu pasti diturunkan untuk menerangkan kesilapan Rasulullah SAW. Nabi pernah tersalah solat, salah, baru 2 rakaat Nabi solat zuhur, Nabi dah bagi salam. Kemudian Nabi ditegur oleh seorang sahabat, Nabi ditegur, kemudian Nabi bangun salat. Nabi SAW pernah tersilap ijtihad dalam berdakwah, dalam berdakwah, sehingga Nabi bermuka masam. Allah turunkan wahyu tegur Nabi SAW, seperti mana contoh yang masyhur, ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Allah tegur Nabi SAW kerana memalingkan wajahnya dan berwajah masam ketika ada seorang buta
datang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang Nabi rasa tidak sesuai. Namun perbuatan Nabi ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang ditegur itu adalah wahyu, apa yang betul itu adalah wahyu. Apa yang dah dibetulkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah berarti bila Nabi kata wahyu artinya Nabi tidak ada sifat kemanusiaan. Nabi ada sifat kemanusiaan. Namun sifat apabila Nabi tersilap, pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan wahyu membetulkan kesilapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kerana apa? Kerana golongan anti sunnah ni mereka bijak. Bijak dalam menipu, bijak dalam memanipulasikan dalil. Mereka bawakan dalil Nabi sebagai manusia, Nabi pernah tersilap. Atas alasan Nabi sebagai manusia dan Nabi boleh melakukan kesilapan, mereka katakan bahawa sunnah Nabi ada yang betul, ada yang salah, ada yang perlu diteruskan, ada yang perlu disesuaikan dengan zaman, ada yang perlu ditolak dan sebagainya kerana tidak sesuai. Ini adalah hujah-hujah golongan yang tidak faham dan golongan yang tersesat dalam memahami kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Syekh kata, sekarang selesai. Dalil daripada Al-Quran, dalil daripada sunnah, dalil daripada pemahaman sahabat, dalil daripada kata-kata ulama salaf. Bukan ini sahaja, banyak lagi, tapi saya bawakan dengan kadar yang cukup menunjukkan bahawa sunnah adalah wahyu. Bila sunnah Al-Quran wahyu, sunnah pun wahyu, macam mana kedudukan sunnah dengan Quran? Yang mana lebih? Quran lebih tinggi ke wahyu lebih tinggi? Atau sama level? Atau dua-duanya adalah sama? Adakah Quran lain, hadis lain, atau Quran wahyu adalah sama? Kalau dua-duanya, Quran adalah Quran, wahyu adalah wahyu, Quran adalah Quran, hadis adalah hadis, dan kedua-duanya wahyu, adakah ada macam mana kedudukan antara hadis Nabi, martabat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding Al-Quranul Karim? Ini yang dibincangkan sekarang. Kita bincangkan sekarang. Martabatus sunnati minal kitab. Kedudukan as-sunnah, kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kitabullah, dibandingkan dengan Al-Quranul Karim. Kita kata sunnah adalah wahyu, Quran adalah wahyu. Jadi adakah satu level? Okey, ini yang dibincangkan. Idza takharrara ma dallat alaihi an-nusus as-sabiqatu min anna sunnata wahyun fala niza'un anna al-Qur'ana yamtazu 'an as-sunnati ويفضل عليها بأن ويفضل عليها بأن لفظه منزل من عند الله سبحانه وتعالى ومتعبد بتلاوته ومعجز للبشر أن يأتوا بمثله أما السنة فليست كذلك في ذلك كله. Kata Syekh, apabila kita dah terangkan bahawa sunnah Nabi adalah wahyu, maksud sunnah, kita kata sunnah wahyu, apa yang kita sebutkan itu tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diijma'kan, yang telah disepakatkan bahawa Al-Quran mempunyai ciri-ciri, lafaz Al-Quran itu mempunyai ciri-ciri yang tak dimiliki oleh sunnah. Sama-sama wahyu, tapi ada ciri-ciri, ada 3 ciri yang ada pada Quran, tak ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ciri ini yang menunjukkan bahawa kalau kata sunnah ni wahyu, macam mana pun sunnah wahyu, ada 3 ciri yang ada pada Quran, keistimewaan Quran yang tak ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disepakati. Pertama, lafaz Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Quran iaitu apa yang sebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, per huruf, per perkataan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri pertama, lafaznya itu 100% datang daripada Al-Quran dan Nabi tak buang walaupun sepatah. Hatta ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan, turunkan wahyu berbentuk arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh Allah kata qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kalimah kul, iaitu arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Nabi sampaikan. Nabi tak sampaikan huwallahu ahad.
Contohnya orang kata, kalau kita beritahu pada anak kita, kita beritahu long, katakanlah kepada angah, mak kejap lagi mak nak tengok dia dah sapu ke belum. Jadi Along ni pergi jumpa angah, Along cakap apa? Along ni kita akan sampaikan, biasanya kita kata mak kata mak kejap lagi mak nak tengok kamu dah angah dah sapu ke belum. Kita akan nukilkan bahawa mak kata. Tapi Nabi SAW kalimah yang sama. Allah kata kul. Jadi Nabi kata angah, katakanlah kepada angah bahawa kejap lagi mak nak tengok angah dah sapu ruang tamu atau belum. Jadi Nabi SAW ketika sampaikan Al-Quran, Nabi tak buang satu lafaz pun, termasuk perkataan yang berbentuk perintah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ahlal kitab, qul dan seterusnya. Jadi antara dalil yang bahawa Nabi tidak buang walaupun sepatah ialah Nabi sampaikan semua arahan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab Quran, Nabi bukan sampaikan mesej, Nabi sampaikan segala perkataan yang Nabi dengar daripada Jibril alaihissalam. Walaupun apa yang Allah turunkan itu berbentuk suatu pembetulan atau suatu perkara yang menerangkan tentang kesilapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ayat surah Abasa yang kita bacakan tadi. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Teguran Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap disampaikan seperti mana Nabi dengar daripada Jibril alaihissalam. Ini adalah kesemuan Al-Quran. Al-Quran, tiap-tiap lafaznya, tiap-tiap patah katanya, tiap-tiap barisnya, tiap-tiap cara sebutannya itu diterima daripada apa yang Nabi dengar daripada Jibril sebiji. Sama seperti itulah yang sama yang Nabi bacakan kepada umatnya. Ini Al-Quran. Dan ciri ini tidak ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ciri yang ada pada Quran, kalimah-kalimah Quran, kalimah-kalimah Quran, lafaz-lafaz Quran secara keseluruhannya adalah zikir. Apa arti zikir? Muta'abbadun bitilawatihi. Kita baca Quran, cukup kita baca. Bila kita baca Quran, bacaan kita itu adalah ibadah dengan sendirinya, kerana bacaan itu sendiri. Jadi kalau orang Melayu tak faham ayat Quran, memang sepatah tak faham, baca Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tanya, makcik faham ke ayat Quran kata apa? Tak faham nak. Sepatah pun makcik tak faham. Makcik hafal je, Nabi baca je. Makcik baca je. Apa yang makcik yang abang makcik baca sepatah pun makcik tak faham. Okey, makcik ni dapat pahala tak dapat pahala? Dapat pahala. Pahala bacaan. Pahala bacaan. Apa yang kita baca dalam Quran, tiap-tiap lafaz, tiap-tiap huruf itu dicatatkan sebagai pahala. Ini bacaan Quranul Karim. Tiap-tiap lafaz itu adalah ibadah, iaitu kita beribadah dengan lafaz-lafaznya. Muta'abbadun bitilawatihi. Kita ulang-ulang balik. Kita baca Quran banyak kali, ulang balik, bacaan Quran itu adalah merupakan wahyu, merupakan ibadah. Berbeza daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi, kita baca hadis, lafaz kita bacaan hadis itu, kita tidak bertujuan untuk beribadah dengan lafaz tersebut. Tujuannya adalah kita untuk memahami kalimah-kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali hadis Nabi yang menerangkan tentang bacaan-bacaan zikir, barulah dikira bacaan tersebut merupakan zikir. Sebab itulah ini juga yang membezakan antara wahyu kalamullah yang berbentuk kalamullah itu Al-Quranul Karim dengan kalamullah hadis kursi. Hadis kursi memang Nabi nukilkan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, namun tak sama dengan Al-Quranul Karim. Hadis kursi, Allah inginkan mesej itu sampai. Allah nak sampaikan mesej. Al-Quran, Allah nak mesej Allah ni dibaca by word.
seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Malah tiap-tiap baris, tiap-tiap harakah, malah bunyinya juga Allah nak sama sebagaimana Jibril alaihissalam sampaikan. Sebab tu ada ilmu qiraat, cara baca tertentu. Ini ciri-ciri ini, walaupun kita kata Quran adalah wahyu, hadis adalah wahyu, pertama ada, kita tak kata sama 100% semua perkara, tapi dalam bab lafaz Quran itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu by word semua sekali. Dan yang kedua, lafaz-lafaz yang sama tadi dijadikan sebagai lafaz-lafaz kita beribadah dengannya. Dan ketiga, tiap-tiap lafaz, kalimah-kalimah ayat-ayat Quran itu tidak boleh ditandingi, iaitu ia adalah perkataan-perkataan mukjizat, iaitu lafaz-lafaz Quran Allah cabar manusia dan jin untuk datangkan satu ayat, satu surah yang sama dengan Quran Karim. Jadi manusia rasa lemah dan tak mampu untuk cipta satu perkataan, cipta satu ayat, satu surah yang menyamai dengan Al-Quranul Karim. Dan tiga ciri ini, jadi ciri diturunkan, lafaznya secara by word diturunkan. Ciri yang kedua, tiap-tiap lafaznya dijadikan sebagai ibadah, jadikan sebagai zikir. Dan yang ketiga, lafaz-lafaz ini tidak boleh ditiru oleh manusia, perkataan-perkataannya perkataan-perkataan mukjizat. Tiga ciri ini memang milik Al-Quran dan tidak dimiliki sunnah. Sunnah Nabi, ya diturunkan, ya ada word, ada perkataan-perkataan yang diturunkan. Namun bukanlah semua perkataan Nabi mesti perkataan yang mesti dah perkataan by word Allah turunkan. Ya, ada sebahagian pada hadis Nabi mengandungi zikir-zikir dan mengandungi ibadah. Namun tidak semua hadis Nabi adalah zikir. Tak boleh kita lepas semayang atau waktu petang kita nak zikir petang, kita baca innamal a'malu binniyat, atau kita baca ayatul munafiqu thalathah idza haddatha kadzaba. Tak boleh. Kita hafal hadis tadi, pahala dapat, ya. Lafaz-lafaznya dapat pahala. Namun bukan kita berta'abbud dengan kalimah-kalimah tersebut. Dan ciri yang ketiga ialah perkataan-perkataan Nabi adalah perkataan orang Arab, dan orang Arab juga mampu menyampaikan suatu perkataan begitu, walaupun dari segi mukjizatnya, makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi itu takkan ditemukan dalam mana-mana kata-kata manusia. Ya, kata-kata Nabi mukjizat. Kita belajar i'jaz dalam Quran, i'jaz dalam sunnah. Namun i'jaz Quran itu mendahului i'jaz sunnah dalam bab apa? Perkataan-perkataannya, lafaz-lafaznya, balaghah-balaghahnya, dan isi kandungan maknanya itu mengatasi lafaz-lafaz yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kita tahu Nabi fasih, tapi hadis Nabi oleh kerana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diriwayatkan kadang-kadang tidak by word, tidak per huruf seperti mana Quran Karim. Maka ada sebahagian pada hadis Nabi diriwayatkan dengan lafaz yang sedikit berbeza, kerana kerana sahabat-sahabat faham bahawa sunnah Nabi bukanlah kedudukannya seperti Quran dalam bab ini. Okey. Bila kita katakan bahawa sunnah Nabi adalah wahyu, tidak bererti kita menafikan atau menyamakan hadis dengan Quran dalam tiga perkara ini. Namun perbincangannya yang dibincangkan sekarang, kedudukan sunnah dengan wahyu kat mana? Nak bincang kedudukan dalam penghujahan. Bila Nabi sampaikan satu hukum, kedudukan hukum yang Nabi sampaikan dengan kedudukan Nabi, dua wahyu ni, sunnah Nabi. Minta maaf terputus pada link pertama tadi. Okey. Jadi tajuk yang Syekh nak bawakan ialah bukan pada bab kata wahyu artinya kita berzikir dengan lafaz Nabi, bukan bererti kita kata perkataan-perkataan Nabi ini merupakan perkataan-perkataan yang ada perkataan mukjizat yang tak boleh ditiru dan sebagainya. Yang dimaksudkan adalah
kedudukan sunnah Nabi SAW yang merupakan wahyu berbanding dengan Al-Quran dari segi penghujahan, dari segi iktibar dan penghujahan. Dan dalam masalah ini iaitu kedudukan sunnah dengan Al-Quran Al-Karim, adakah Quran itu didahulukan berbanding dengan sunnah atau ianya selevel? Quran juga sama dengan sunnah. Kata Syekh, waqtulifa fi mas'alatin fahiya martabatu sunnah min al-kitab wal i'tibar wal ihtijaj, hal hiya musawiyah lahu am anna al-kitab muqaddam alaih. Mereka berbeza pandangan, adakah bila diketahui bahawa wahyu adalah sunnah adalah wahyu, Quran adalah wahyu, adakah kedudukannya satu level ataupun kedudukan Quran itu dalam penghujahan diletakkan lebih tinggi daripada kedudukan hadis, itu hadis menempati tempat kedua. Adakah dikatakan Quran itu wahyu level pertama, kemudian level kedua adalah sunnah dalam penghujahan, ataupun dikatakan bahawa kedua-duanya adalah wahyu dan kedua-duanya satu level, Al-Quran dan sunnah Nabi adalah satu level dalam penghujahan, dalam berhujah, dalam menerima wahyu, dalam menerima sumber hukum. Okey, faqala ta'ifatun min ahli al-ilmi inna sunnata musawiyatun lil kitabi fil i'tibari wal ihtijaj. Pandangan pertama di kalangan pandangan ulama, sunnah iaitu sunnah Nabi dan kitabullah Al-Quran Al-Karim satu level dalam penghujahan, dalam level dan penghujahan sama, dan bab i'tibar dan ihtijaj sama. Manakala ada pandangan yang lain, mereka berpandangan bahawa Alkitab iaitu Al-Quran itu didahulukan mengatasi sunnah Nabi SAW dalam berhujah. Okey, ada dua pandangan dan pendetailannya kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang. Walaupun bab ini antara bab khilaf yang tidak ada kesan yang banyak sangat dalam disiplin ilmu, namun kita akan bacakan juga. Al-Quran itu lebih tinggi bersunnah ataupun satu level dengan sunnah, satu level dengan Quran dalam penghujahan. Ini kita akan sambung, bab ini kita akan sambung pada pertemuan akan datang, iaitu pada hari Isnin pukul 9.30 malam pada minggu depan, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu mudahkan semua urusan kita. Dan tuan-tuan yang ada soalan, tuan-tuan boleh kemukakan. Kalau ada soalan yang tuan-tuan dah kemukakan pada video yang pertama, saya mohon jasa baik untuk tuan-tuan copy, paste dan masukkan pada link kedua, sebab saya live menggunakan handset saya sekarang ni, jadi saya tak dapat bila saya keluar daripada sini, ikut yang apa yang saya nampak, keluar daripada sini tak dapat nak baca mesej pada mana saya akan keluar daripada link ini, baru tak boleh nak baca yang pada link yang lama, kecuali selepas dah habis. Kalau ada laptop di depan saya ataupun ada gadget yang lain, saya boleh check, tapi saya sekarang hanya berdepan dengan handset, satu handset saja, saya tak dapat nak tengok komen tuan-tuan. Jadi komen yang saya nampak, komen-komen yang ada, yang bagi salam, semua yang bagi salam, saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang mendoakan, saya juga doakan kebaikan untuk tuan-tuan, dan terima kasih kepada tuan-tuan yang komen, tuan-tuan yang beri respon, tuan-tuan yang sentiasa bersama dengan majlis-majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan kepada antum semua. Manakala soalan, saya rasa saya tak temukan soalan di sini, malah mungkin di yang bab ini bab yang tidak banyak, tidak banyak persoalan yang ataupun masalah yang timbul. Bab yang insya-Allah jelas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tuan-tuan benar-benar jelas dan yakin terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang kita kehendaki. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati majlis kita pada malam ini, dan Allah ampunkan segala kelemahan yang wujud. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada kelemahan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kelemahan-kelemahan tersebut dan terima segala kebaikan, dan jadikan kebaikan itu antara sebab-sebab untuk mendapat redha Allah, seterusnya menjadi sebab untuk kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakum khairan. Hayakumullah Haji Muhammad Sa'id Syarif.